Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 8 Oktober 2020 bersama saya Hafizah Munirah Mahram. Tumpuan berita. Sarawak memberi penekanan kepada pembangunan infrastruktur dalam usaha memacu negeri ini ke arah ekonomi digital. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, usaha itu turut mementingkan pemerkasaan penggunaan teknologi kecerdasan AI terutamanya dalam memanfaatkan data geologi dan semula jadi yang banyak di negeri ini. So in Sarawak's perspective, I think we have a lot of geological data. You have a lot of natural data, but we lack how to process our data. And this process, based on digital technology, basically is artificial intelligence. In other words, we have to apply artificial intelligence process in order for you to analyze the data and monetize the data, which in turn will drive our economy. And therefore, digital economy, first, infrastructure is important. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Penutupan Persidangan Ekonomi Digital Antarabangsa keempat Sarawak IDEX 2020 di Borneo Convention Centre Kuching BCCK pada Rabu. Dalam pada itu, Ketua Menteri juga berkata sistem pendidikan negeri perlu fleksibel dalam usaha memastikan rakyat terutamanya golongan muda menguasai bahasa Inggeris untuk mencapai status ekonomi digital. So this technology, the language, I think, is still English. And we have to encourage our people to master English. That's where our education system for Sarawak, we have to be flexible. If you want to become a state that is going to go towards digital economy. Berita seterusnya, agenda pembangunan serta transformasi dapat dijayakan sekiranya keseimbangan antara pembangunan dan pemeliharaan alam sekitar diambil kira. Timbalan Ketua Menteri Sarawak merangkap Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli II, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan menekankan pelaksanaan pembangunan yang seiring dengan pemeliharaan alam semula jadi memberi impak kepada rakyat sesebuah negeri atau negara. Pembangunan itu haruslah diseimbangkan dengan kepentingan menjaga alam sekitar kita. Sebab itu konsep kita ialah untuk membangunkan berteraskan kepada environmental sustainability. Kita harus juga berseimbangkan kepentingan alam sekitar itu. Jika tidak, susah kita nak bernafas. Jika tidak, air kita mungkin tercemar. Jika tidak, banyak berlaku banjir-banjir, tanah runtuh, macam-macam. Jadi kita harus fikir ini. Beliau berkata demikian semasa Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Apresiasi Warga Kementerian Pembangunan Bandar dan Sumber Asli di Kuching pada Rabu. Sementara itu, beliau berharap kementeriannya dapat melaksanakan tanggungjawab dengan penuh integriti dan komitmen yang tinggi bagi memastikan agenda pembangunan serta transformasi negeri khususnya dapat dijayakan. Berikut pula, sebanyak RM120,000 telah diperuntukkan Kerajaan Sarawak bagi melaksanakan Agriculture Community Outreach Program AgriCop di Marudi. Menteri Muda Kerajaan Tempatan yang juga Adun Marudi, Datuk Dr. Penguang Manggil berkata, AgriCop merupakan satu platform Kerajaan Sarawak dalam mengembangkan aktiviti pertanian bagi masyarakat luar bandar. Jelasnya, beliau berharap program itu dapat memberikan pendedahan dan galakan secara langsung kepada golongan sasar mengenai perkembangan kaedah dan teknologi pertanian terkini. Beliau berkata demikian dalam Majlis Penangguhan AgriCop Seri 2 bagi kawasan Dun Marudi, daerah Beluru pada Rabu. Dalam majlis yang sama, Datuk Dr. Penguang turut menyerahkan anak pokok musangking kepada setiap peserta. Selanjutnya,
Majlis Bandaraya Miri bercadang menghidupkan semula projek Makam Dato' Permaisuri. Datuk Bandaraya Miri Adam Yi Siu Sang berkata pihaknya akan membentuk pasukan petugas projek bagi memelihara dan mempromosikan tempat tersebut. So this task force will then look into how to actually implement that project, and of course we will at the meantime also prepare the project paper and seek funding for the project. So we hope that with the successful implementation of the project, this location will become one of the touristic and historic site for visitors to visit. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke makam Dato' Permaisuri pada Rabu. Manakala di Lambir, pelancaran rasmi Pusat Komuniti Kampung Bakam merupakan antara langkah Kerajaan Sarawak membawa teknologi digital di kawasan luar bandar. Adun Lambir Ripin Lamat berkata dengan adanya teknologi digital, para pelajar di luar bandar dapat menggunakan teknologi berkenaan. Dan saya percaya pusat komuniti digital itu adalah salah satu usaha kerajaan negeri yang melalui pustaka bersama dengan pustaka untuk mendidik masyarakat kita di luar bandar dengan lebih mendalam pengetahuan berkenaan dengan teknologi dan digital. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Pusat Komuniti Digital Sarawak di Kampung Bakam pada Rabu. Sekian edisi petang bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Ikuti laporan berita selanjutnya pada edisi malam. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.